Kekayaan adalah satu keperluan dalam kehidupan kita. Mempunyai pendapatan yang mencukupi adalah satu keperluan untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna. Masalah mengenai duit tidak seharusnya kita tekankan dan tidak seharusnya kita mengalami stres yang teruk dan berpecah belah kerana duit. Bukanlah saya nak kata semua orang perlu jadi jutawan. Apa yang saya nak cuba sampaikan adalah semua orang perlu ada pendapatan yang cukup sampai level yang mereka rasa tidak risau akan duit yang tidak mencukupi. Kajian menunjukkan untuk mencapai tahap ini, kita perlu ada income sekurang-kurangnya RM60,000. Jadi, bagaimana untuk mencapai matlamat ini? Mari saya kongsikan tips. Tip pertama, bina pendapatan pasif. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apa itu pendapatan pasif? Pendapatan pasif adalah pendapatan yang kita raih tanpa kita bekerja. Ini adalah rahsia mengapa business owner mampu hidup senang. Sewaktu mereka tidur, makan dan menonton televisyen, duit akan sentiasa mengalir kerana mereka sudah membina empayar syarikat mereka yang menjana pendapatan pasif untuk mereka. Untuk membina pendapatan pasif, ianya sangat sukar pada mulanya, memerlukan kerja yang tidak berhenti selama berbulan malah bertahun. Tapi ianya sangat bagus untuk jangka masa yang panjang. Orang kaya berfikir panjang untuk masa depan mereka. Bersusah dulu, senang kemudian. Pernah dengarkan pepatah ni? Ada banyak cara untuk jana pendapatan pasif ni. Anda tak perlu menyewa kedai, modal yang besar dan menggunakan tenaga kerja yang banyak. Cukup dengan hanya ada internet dan laptop saja. Saya akan listkan semuanya pada video yang akan datang. Jadi, stay tune. Tip kedua, simpan dan labur. Fahamkan mengapa ramai berpesan untuk selalu menyimpan. Bukan sahaja untuk duit kecemasan, tapi untuk melabur pada perkara yang akan mendatangkan hasil berlipat ganda. Gunakan sumber-sumber atau resource kita dengan bijak. Lupakan untuk kelihatan cool dengan membeli pelbagai baju-bajuan yang anda tidak perlu dan simpan duit itu untuk dilaburkan pada masa hadapan. Awas, jangan terlalu banyak menyimpan di dalam bank. Jika anda tidak menggunakan duit di dalam bank pada jangka masa yang panjang, cari jalan untuk beranakkan duit tersebut. Inflasi akan memakan duit anda jika anda biarkannya di dalam bank. Apa itu inflasi? Inflasi adalah apabila wang anda berkurang nilainya dengan kenaikan harga barang. Jika dulu saya beli aiskrim dengan harga 50 sen, sekarang harganya 70 sen. Dengan kata ringkas, duit saya sudah kurang nilainya. Kita sebagai pembeli sudah berkurangan kuasa belian. Jika anda laburkan duit anda pada stock market, iaitu kita beli sebahagian daripada syarikat orang lain dan dapat potongan dari untung mereka secara tahunan, iaitu kita dapat bayaran secara dividen. Secara purata, duit anda akan mendapat dividen 10% setiap tahun dari syarikat-syarikat yang anda laburkan. Jika anda simpan di dalam bank, bank akan berikan anda 0.03 setiap tahun. Inflasi secara purata berlaku secara kadar 0.3%. Jadi, pulangan yang paling banyak adalah dari pelaburan. Jika anda letak duit anda dalam bank, duit anda akan berkurang nilainya secara tahunan. Bukan hanya stock market anda boleh letakkan duit anda, tapi anda juga boleh letakkannya di properties. Terdapat banyak cara untuk laburkan duit anda. Buat kajian terlebih dahulu untuk mengetahui cara yang paling sesuai dengan anda. Tip ketiga, elakkan dari berhutang. Hutang pada pendapat saya adalah raja kepada masalah kewangan. Kalau boleh, elakkan berhutang kerana hutang akan melahirkan stres melampau. Jika anda ingin mempunyai modal untuk berniaga, mulakan dengan menyimpan. Jika anda ingin membeli kereta, bayarlah cash. Namun, hutang juga boleh dijadikan jalan penyelesaian yang bijak. Contohnya, anda membeli rumah mampu milik dan disewakan dengan harga RM1,300 sebulan. Tapi anda bayar pada bank dengan harga RM500 sebulan. Dari situ anda sudah jana pendapatan pasif RM800 sebulan. Tip keempat, labur pada diri sendiri. Satu nasihat yang sungguh melekat pada diri saya sepanjang kehidupan saya adalah apabila saya tamat sekolah.
Saya jumpa rakan perniagaan yang tidak putus menghabiskan duitnya ke seminar dan life coach yang memakan sehingga puluhan ribu ringgit. Dalam hati saya sudah fikir dia ni dah tak betul ni. Apabila saya tanya mengapa dia berkelakuan begitu, dia kata, bro, investment yang paling bernilai bukan pada stock market yang hot gila atau business idea yang gempak, tapi pada diri sendiri bro. Sejak pada itu, ia telah membuka mata saya. Tak semestinya kita kena labur diri sendiri kita menggunakan wang yang banyak. Kita juga boleh menimba ilmu setiap hari yang anda boleh dapatkan informasi secara free seperti di YouTube dan juga di blog-blog. Memang benar apa kata beliau, sejak pada itu saya terus melakukan perkara yang sama dan Alhamdulillah kehidupan saya berubah 360 darjah. Saya sedar yang duit boleh dicari kembali dengan senangnya jika kita ada ilmu. Jadi, sentiasalah swap minda anda dengan ilmu-ilmu yang bernilai setiap hari. Tip kelima, komitmen. Kejayaan perlukan usaha yang konsisten dan berpanjangan. Jadi, anda perlu beri komitmen yang penuh kepada plan anda. Beritahu semua kenalan anda mengenai plan ini. Ia akan membuatkan anda stick pada plan ini dan malu jika anda tidak selesaikannya. Malu adalah motivasi yang kuat. Apabila anda malu, anda akan cari jalan untuk buktikan anda lebih baik daripada apa yang orang lain persif anda. Pernah dengarkan orang kata, orang tu hangat-hangat tiap ayam je. Jangan biarkan kita jatuh dalam kategori ini. Apa yang anda cakap anda nak buat, walaupun pada diri sendiri, laksanakan. Dari situ, anda akan dapat respect diri anda dan orang lain akan respect anda juga. Kerana tak ramai orang yang selalu setia pada janji manisnya. Tip keenam, kaji kejayaan orang lain. Apabila anda melihat orang lain berjaya, jangan rasa kecewa dengan diri sendiri. Perjalanan hidup kita lain daripada orang lain. Terdapat banyak faktor. Jadi, jangan bandingkan diri anda dengan orang lain. Sebaliknya, bandingkan diri anda dengan anda yang semalam. Kaji apa yang membuatkan rakan anda atau sesiapa pun itu berjaya. Ikut langkah mereka. Jika mereka adalah seorang yang famous, beli buku mereka, baca Wikipedia mereka. Cuba ikut gerak langkah mereka. Kejayaan datang daripada tabiat yang kita lakukan. Aristotle, seorang ahli falsafah Greek pada zaman dahulu berkata, "We are what we repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act, but a habit." Jadi, ikut apa yang mereka lakukan setiap hari. Jika mereka kenalan terdekat, jadikan mereka mentor kita. Approach mereka dan minta mereka beri tunjuk ajar. Kebanyakan orang yang berjaya tidak loket dengan ilmunya. Ikut langkah ini sebagai langkah asas dan saya jamin anda akan berubah menjadi insan yang lebih baik jika anda amalkannya. Ingat, ilmu tidak ada gunanya jika kita tidak berusaha dengan membekalkan ilmu tersebut. Knowledge means nothing when you don't take action. Setakat itu saja pada video kali ini. Saya akan sambung pada video part 2 pada masa akan datang. Jadi, make sure anda subscribe dan tekan butang like jika anda berasa video ini bermanfaat untuk anda. Dan juga share lah kepada rakan anda supaya mereka pun dapat manfaat yang sama. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.